Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita melafazkan rasa syukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita pada pagi ini untuk kita bersama-sama mengambil teladan, mengambil pengajaran daripada sebaik-baik kisah yang telah pun Allah turunkan, yang telah pun Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Semoga kita menjadi seorang manusia yang semakin cekal, semakin sabar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan, seperti mana karakter, watak yang ada pada kisah Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Yusuf alaihi wassalam. Tuan-tuan, pada pagi ini kita akan masuk kepada babak yang terakhir, iaitu babak yang kelima. Ini adalah babak yang terakhir, iaitu babak yang kelima. Babak yang kelima ini mengandungi 5 adegan. Ada 5 adegan bermula daripada ayat nombor 80 sehinggalah kepada ayat nombor 101. Jadi sesiapa yang mengikuti pengisahan ini pada setiap hari Rabu, tuan-tuan dan puan-puan sudah pun dibiasakan dengan menyebut tentang babak dan menyebut tentang adegan. Supaya kita semua mudah untuk belajar mengikuti cerita, sambungan cerita bab dan adegan-adegan yang tertentu. Jadi kita terus pergi kepada adegan yang pertama, ayat 80 sehingga ayat nombor 82. Lepas tu kita terus masuk kepada faedah ataupun ibrah teladan daripada adegan yang pertama. Ayat nombor 80, kalau kita lihat di depan skrin tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ada mengirimkan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada nota yang dibekalkan. Kalau tidak ada nota, tuan-tuan rujuk mushaf, tuan-tuan tengok terjemahan di dalam mushaf tersebut. Yang mana ayat nombor 80 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Taala cerita kepada kita tentang ayat nombor 80 ni, sebenarnya kalau kita nak sambung balik cerita yang minggu lepas, setelah Bunyamin, iaitu iaitu adik kepada Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam ditahan oleh Nabi Allah Yusuf, yang dia terpaksa berada di Mesir, dia tidak boleh dibawa pulang ke Palestin. Maka abang-abangnya telah pun merayu, telah membuat permintaan nak buat penukaran tetapi tidak dapat. Maka akhirnya mereka buat apa? Akhirnya mereka merasa dah berputus asa, mereka dah kecewa, dah tak boleh nak buat apa-apa. Maka mereka berbincang, mereka telah buat satu perbincangan, diskusi tentang apa nak buat. Macam mana nak balik jumpa ayah mereka iaitu Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam, diceritakan oleh Allah pada ayat nombor 80. So ayat nombor 80 ni Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma stay'asu minhu khalasu najiyya. Okay, kalau kita baca pada ayat ini, Allah cerita, maka apabila mereka berputus asa daripada mendapat pertolongannya. Pertolongan siapa? Pertolongan Nabi Allah Yusuf nak bebaskan Bunyamin itu. Dah tak boleh, Nabi Yusuf tidak memberikan, so maka mereka rasa dah putus asa dah.
Lalu mereka buat apa? Khalasu najiyya. Lalu mereka pun mengasingkan diri. Maksudnya mereka pergi jauh-jauh daripada orang-orang di Mesir itu. Lalu mereka pun buat apa? Mereka pun buatlah perbincangan. Dalam keadaan mereka berbincang secara diam-diam. Lepas tu Allah cerita kepada kita, siapa yang akan jadi pengerusi mesyuarat tu? Siapa yang akan jadi orang yang akan memulakan diskusi itu? Allah kata, qala kabiruhum. Yang tertua, yang paling sulung antara mereka berkata. Sebab Tuhan kata, qala kabiruhum. Kabiruhum tu maksudnya yang paling tua. Maksudnya yang maknanya yang paling sulung lah. Daripada 10 orang itu, yang paling sulung itu mereka berkata. Maknanya dialah yang memulakan diskusi ini, dialah yang akan memulakan idea, lepas tu dialah yang akan melontarkan beberapa idea untuk diberitahu kepada bapanya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak diberitahu oleh Allah tentang yang tua ni namanya siapa. Allah tidak menjelaskan namanya siapa. Dalam hadis Nabi yang sahih pun tidak menyebutkan namanya siapa. So namanya, kita tidak perlu mencari siapa nama abang yang sulung tu. Kerana Al-Quran tidak ceritakan, kerana hadis sallallahu alaihi wasallam yang sahih pun tidak menceritakan. Wallahu ta'ala alam. Yang paling penting, watak dia adalah yang sulung. Sebab Quran kata dalam ayat dia, qala kabiruhum. Kabiruhum maksudnya yang tertua, yang paling tua, maknanya yang sulung. Yang sulung ini, ialah dia yang sulung, maknanya dia lebih matang, dia lebih faham, maka dia pun kata kepada adik-adik yang di bawah dia yang 9 orang tu. Dia kata apa? Dia kata, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqan minallahi wa min qabl ma farrattum fi Yusuf. Okey, abang-abangnya, abang yang sulung ni dia pun kata. Dia kata, bukankah kamu mengetahui? Maksudnya dia ingatkan balik tentang mereka pernah buat perjanjian dulu. Ingat tak ketika mana sebelum mereka masuk ke bumi Mesir buat kali kedua, kan? Mereka pernah nak minta bawa Bunyamin keluar, mereka pujuk Nabi Yaakob, sampaikan Nabi Yaakob kata, kalau kamu nak bawa mereka keluar, kamu kena buat satu aku janji dengan bersumpah atas nama Allah. Jadi abang sulung ni dia tahu tentang mereka pernah dulu waktu nak bawa Bunyamin keluar sebelum ni, mereka telah membuat satu aku janji, telah membuat satu sumpah untuk bawa balik Bunyamin dalam keadaan selamat. Tetapi apa jadi sekarang? Jadi dia mengingatkan balik. Dia mengingatkan balik kepada adik-adik di bawah dia bahawa kita telah mengambil janji dengan nama Allah. Maknanya mereka telah berjanji dengan Yaakob di atas nama Allah nak jaga adik mereka yang dikatakan namanya Bunyamin itu nak bawa dengan selamat. Tapi mereka tak boleh nak bawa balik. Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi kepada kita semua. Okey. Lepas tu abang yang tua ni, dia pun kata kepada adik-beradik dia, dia kata apa? Dia, kalau kita tengok dekat sini, dia terjemah ni kan. Kejap. Okey. Lepas tu abang dia mengingatkan semula, diingatkan semula kisah dulu mereka pernah buat dekat Yusuf. Maksudnya abang sulung dia ni merasa sangat kecewa lah. Dia rasa macam dia dah berputus asa sangat dia orang. Sebab apa? Sebab ini adalah kali kedua. Kali kedua mereka mungkir janji kepada Nabi Yaakob. Kali pertama dulu mereka pernah janji nak jaga Yusuf, tapi Yusuf tidak dapat dibawa balik semula. Lepas tu kali ni janji pula nak bawa Bunyamin selamat pun tak bawa balik semula. Lepas tu yang abang tua ni dia mengatakan, yang sulung ni dia mengatakan bahawa dia kata falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Maka abang sulung dia kata apa? Dia kata aku tak nak balik, dia kata. Aku tak nak balik ke Palestin, aku tak nak tinggalkan negeri ini. Maksudnya bumi Mesir ni, dia kata. Aku tak akan tinggalkan bumi Mesir ni, dia kata, sehinggalah bapaku suruh aku balik ataupun Allah beri keputusan kepada aku nak buat apa, maka Allah itulah hakim yang seadil-adilnya. Maknanya sebagai abang sulung ni, dia tahu mereka semua telah berjanji, bersumpah dengan nama Allah akan jaga Bunyamin ni nak bawa balik dengan selamat. Tetapi mereka tidak dapat tunaikan janji itu.
Jadi abang yang sulung ni, dia mengambil sebagai denda dia, kan, sebagai menunjukkan rasa kesalnya dan sebagainya, dia tak nak balik ke Palestin, dia tak nak balik ke rumah Yaqub, dia minta adik-adik dia saja yang balik, dia nak tinggal dekat situ. Okey, dia kata dia takkan keluar dari Mesir ni melainkan kalau ayah dia memberi keizinan untuk dia balik ke Palestin ataupun Allah memberikan keputusan yang sesuatu kepada dia. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Lepas tu abang yang sulung ni, dia beri idea kepada 9 orang adik di bawah dia nak cakap apa dekat ayah dia nanti. Maka dia kata, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka saraqa wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Okay, ayat nombor 81, abang sulung dia kata apa? Korang 9 orang ni, kenapa saya kata 9 orang walaupun ayat tak sebut? Sebab yang tinggal tu 10 orang. Okey, jadi kalau abang sulung yang bercakap, maknanya tinggal 9 orang. Kan? Jadi 9 orang tu mendengar apa idea usul daripada abang sulung tu. Maka abang sulung tu kata apa? Kemarilah kamu, balik kepada bapa kamu. Dan nanti cakap dekat bapa kamu, wahai ayah kami, dia kata, sesungguhnya anakmu, inna banaka tu anak lelakimu, iaitu Bunyamin tadi itulah. Dia telah mencuri. Okey, maksudnya mereka tak tahu yang Bunyamin tu sebenarnya dia tak mencuri. Itu sebenarnya adalah satu helah nak ketinggalkan Bunyamin dekat Mesir. Tapi zahir mereka dah tahu mereka yang si Bunyamin tu mencuri. Jadi dia katalah, dia pesan pada adik-adik dia, nanti kau balik, kau beritahu pada ayah, kau beritahu pada dia yang Bunyamin itu telah mencuri. Lepas tu kau cakap pada ayah, kami tak menjadi saksi melainkan dengan apa yang kami ketahui. Maknanya bagi tahu dekat ayah nanti, yang kami tahu, kami dapati memang dia mencuri. Dia kata yang kami nampak, yang kami tahu, memang barang dia tu memang ada. Menjadi saksi bahawa dia memang barang, alat sukatan barang yang nak menyukat apa makanan kan yang dibekalkan kepada siapa yang minta makanan tadi tu, alat sukatan raja tu memang ada pada dia. Maksudnya dia cakap pada ayah, yang kami nampak, yang kami jadi saksi memang dia, memang yang kami ketahui memang dia ambil barang tu, memang dia mencuri. Lepas tu dia kata dia cakap lagi, nanti cakap dekat ayah juga, kami tidaklah dapat menjaga perkara yang gaib. Maknanya bagi tahu pada ayah bahawa kami ni tak tahu apa yang berlaku di belakang kami. Kami tak tahu Bunyamin ni nak buat apa, kami tak tahu. Yang kami tahu depan mata kami, dia memang ambil barang tu. Yang belakang kami dia buat apa, kan sebelum itu apa yang berlaku kami tak tahu benda yang gaib. Okey, lepas tu ayat 82 ada lagi. Dia cakap kepada dia usul lagi pada adik-adik dia kata was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna la sadiqun. Lepas tu dia ajar kepada adik-adik di bawah dia yang 9 orang tu, dia kata kamu kuatkan kamu punya kenyataan tadi tu dalam ayat 81 tadi, kamu kuatkan, bagi tahu kepada ayah, kalau ayah tu tak percaya, suruh ayah tu tanya kepada penduduk negeri tempat kami berada. Maknanya kalau ayah tu tak percaya apa yang berlaku kepada Bunyamin, apa yang mereka nak cakap, ayah pergilah tanya sendiri penduduk negeri Mesir tu. Apa sebenarnya yang berlaku? Sebab semua orang tahu apa yang berlaku kepada Bunyamin. Lepas tu kalau ayah tak percaya juga, suruh dia tanya kafilah yang datang dengan kita sekali ni. Maknanya bukan mereka saja yang datang. Rupanya ada orang lain juga yang datang pada tempat yang sama daripada Palestin, ikut mereka pergi meminta bantuan makanan. Lepas tu cakap kepada ayah, tegaskan kepada ayah, cakap sesungguhnya kami ni adalah orang yang benar-benar. Maknanya orang yang memang bercakap benar. Okey, ini adalah idea usul yang dilontarkan oleh abang sulung mereka kepada 9 orang adik-beradik di bawah dia. Okey, jadi habislah cerita dia. Tapi kita pergi kepada ibrah dulu. Lepas tu kita akan tengok mereka balik nanti mereka akan buat apa. Okey, kita tengok ayat 82 dan 81 ni, 3 ayat ni apa pengajaran kita boleh ambil. Okey, pertama, kita boleh ambil apa? Dalam isu-isu penting macam tadi tu, kan, maka kita digalakkan untuk buat sesi mesyuarat. Yalah, bincang.
Nak buat macam mana ni kan? So mereka berbincang. Seramai 10 orang tadi tu bincang, nak buat macam mana ni? Nak cakap apa ni? Apa solusi dia? Itu kita kena belajar. Kemudian pelajaran lain, ini adalah faedah yang ke-68 daripada 100 faedah. Kita dapat belajar di sini bahawa wajib kita memelihara, menjaga sesuatu amanah. Amanah daripada apa? Amanah yang telah kita buat aku janji tu. So kalau kita berjanji pada orang, maka kita wajib memelihara dan menunaikan amanah janji tersebut. 10 orang adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni, mereka memang mereka janji, mereka dah buat janji bersumpah dengan nama Allah, kan? Tetapi mereka tak boleh nak buat apa-apa sebab memang Allah telah takdirkan Bunyamin dia terpaksa berada di Mesir lah. Tapi pelajaran kita boleh belajar, yang abang sulung dia tadi macam sangat kecewa, dia teringat tentang aku janji dia dengan bapa dia dulu tu, menyebabkan pelajaran dia apa? Kenapa Allah Ta'ala ulang ucapan abang sulung dia, ingatkan balik pasal janji dengan Yakub tu, maka faedah dia kita dapat belajar. Kita pun kalau pernah berjanji dengan orang, kita wajib menunaikan janji yang pernah kita buat. Kecuali kalau kita memang tak ada upaya untuk menunaikan janji. Kita bukan tak nak tunai janji, tapi ada sebab yang menghalang, itu bab lain. Itu perkara yang Allah maafkanlah. Tapi kalau kita ada janji, kita kena tunaikan. Kalau kita berjanji tapi sengaja tidak mahu tunaikan, kita akan menyerupai salah satu sifat orang-orang munafik. Sifat orang munafik, kita sedia maklum dalam hadis Nabi menyebutkan di antara lafaz hadis tu Nabi kata ada 3 sifat orang munafik kan. Apabila mereka berjanji, mereka mengkhianati. Jadi itu pengajaran yang boleh kita belajar daripada faedah nombor 68. Faedah nombor 68 ni maknanya daripada semua faedah-faedah yang telah kita kumpulkan sebelum ini. Baik, kita pergi kepada yang lain. Berikutnya adalah kita dapat belajar apa tahu? Daripada kisah yang abang sulung dia cakap, nanti kalau ayah tak percaya, suruh ayah tanya sendiri orang kat Mesir ni, dan minta ayah tanya orang lain yang ikut sesi kita datang ke Mesir ni. Daripada kisah tersebut, kita dapat pelajaran apa? Faedah dia ke-69. Di sini kita dianjurkan mengemukakan bukti bagi membenarkan sesuatu ucapan. Sebab tadi kalau kita baca pada ayat pada ayat nombor 81 yang abang dia kata, cakap dekat ayah kita ni betul-betul cakap benar kan, tetapi mengaku cakap benar saja mungkin tak kuat lagi. Betul tak? Sebab sebelum ni mereka pernah cakap benda yang sama kan. Jadi untuk kuatkan, untuk membuktikan mereka ni memang bercakap benar, maka keluarlah pengajaran dekat sini bahawa kita tidak cukup dengan verbal. Kita tak boleh cukup cakap dengan lisan saja, maka kita boleh kemukakan bukti lain. Mungkin bukti bentuk ada video ke, ada dokumen bertulis ke, mungkin ada apa-apa lain bukti lah. Macam kisah yang kita belajar ni, mereka kemukakan 2 bukti. Bukti dia adalah pertama boleh tanya sendiri orang dekat Mesir, yang kedua boleh tanya kafilah-kafilah yang datang bersama mereka yang menyaksikan kisah ini berlaku. Di sini kita kena belajar. Kan? Rupa-rupanya tak cukup dengan hanya dengan lisan saja kata bercakap benar, tapi perlukan bukti-bukti yang lain yang kita boleh belajar pada faedah nombor 69. Kemudian kita lanjut kepada adegan yang kedua. Adegan kedua ni adalah adegan yang menceritakan mereka dah sampai ke rumah Yakub. Mereka dah pergi balik Palestin. Sampai je di rumah Yakub, maka apa yang berlaku? Maka apabila mereka cerita apa yang berlaku tadi, 99 orang ni sampai dekat rumah Yakub, kat rumah bapa mereka ulang balik usul yang abang dia telah cerita tadi. Tapi kita tak jumpalah dalam ayat ni yang mereka ulang balik. Tapi sudah pasti ayat Quran tadi sebut kan, 80 dengan 8, ayat nombor 81, 82, maka mereka sebutlah. Jadi apa jawapan Nabi Allah Yakub? Nabi Allah Yakub pada ayat 83 Allah cerita pada kita, dia ulang balik perkataan yang sama,
macam dia pernah cakap dekat anak-anak dia sewaktu mereka melaporkan Yusuf telah dimakan oleh serigala dulu. Lama dulu, dan Nabi Yusuf menggunakan perkataan yang sama. Dia kata qala bal sawwalas lakum anfusukum amra fathabrun jamil. Nabi Yaqub kata apa? Dia kata ni macam tak betul ni dia punya ayat terjemahan dia ni. Oh, minta maaf tuan-tuan. Saya betul ke ayat dia ni? Adegan kedua kan 83. Oh, saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Saya tersalah dekat terjemahan ni. Ni. Yang dekat sini salah ni. Mudah-mudahan ni sampai bijaksana ni saya minta tuan-tuan dan puan-puan padam . Nanti saya bagi nota yang saya baiki kat sini. Ni padam. Mudah-mudahan ni dia salah ni. Okey, yang betulnya yang betulnya qala bal sawwalat tu, kita contoh salin . Mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepadaku, sesungguhnya Allah Maha bijaksana ni. Ini ayat dia saya terulang 2 kali. Sebenarnya bukan itu terjemahan dia. Terjemahan dia yang betul, yang kita nak terjemahkan ayat ni, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Terjemahan dia yang betul. Okey, terjemahan dia betul. Nanti tuan-tuan tengok terjemahan dekat Quran tuan-tuan dan perempuan, nanti tuan-tuan boleh salin, tolong padamkan daripada perkataan mudah-mudahan Allah mengembalikan tu sampailah Maha bijaksana tu, lepas tu noktah kan. Padam dekat situ, ambil terjemahan dia betul. Sebenarnya Nabi Yaqub dia kata hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang kamu lakukan tu. Nabi Allah Yaqub dia tak tahu nak cakap apa. Cuma dia mengulang balik apa yang dia pernah lontarkan jawapan ketika mana mereka dulu pernah mendakwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Jadi Nabi Allah Yusuf dia, sebab dia tak, Nabi Allah Yaqub dia tak tahu benda gaib berlaku apa-apa. Betul tak? Kalau dia tahu tentu dia boleh sebut. Tetapi dia tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Maka dia kata sebenarnya koranglah sebenarnya yang buat satu perancangan, koranglah sebenarnya yang nak buat satu perbuatan yang sebenarnya tidak elok. Okey. Lepas tu Nabi Allah Yaqub dia kata lepas tu dia kata apa? Fathabrun jamil. Dia kata justru itu maka bersabarlah. Sabar yang maka bersabarlah. Dia kata maka dia kata maka kesabaran yang baik itulah yang aku akan ambil. Dia kata maka dia kata aku nak buat apa hanya dengan aku bersabar dengan baik saja tu jelah yang aku boleh buat apa-apa. Dengan aku boleh buat tindakan. Dia kata so nak buat apa-apa. Dia kata maksud dia kata maka dengan aku bersabar yang baik sajalah itulah jalan untuk aku. Dia kata. Lepas tu Nabi Allah Yaqub ni dia sangat bergantung harap, bergantung bertawakal kepada Allah. Dia kata asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Ni baru terjemahan dia betul. Dia kata mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Nabi Allah Yaqub ni dia bergantung harap kepada Allah. Dia kata moga-moga Allah kembalikan mereka semua kepada aku. Mereka semua tu siapa? Yusufnya, Bunyaminnya, termasuk anak dia yang sulung tu. Ini adalah harapan Nabi Allah Yaqub kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi Allah Yaqub mengatakan hujungnya, innahu huwal alimul hakim. Nabi Allah Yaqub kata sesungguhnya dialah Allah itu al-alim yang maha mengetahui. Al-hakim lagi maha bijaksana. Nabi Allah Yaqub kita belajar dekat sini kan, dia kata Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Allah lah mengetahui tentang macam mana yang berlaku kepada aku. Dan Nabi Allah Yaqub kata apa pun yang berlaku ini tentu ada hikmahnya kerana Allah tu Maha Al-Hakim, Maha Bijaksana, Maha Bijaksana. Tuan-tuan kena pegang ayat nombor 83 ni. Kena ingat Allah tu Al-Alim, ingat Allah tu Al-Hakim. Okey, di sebalik kejadian itu kita jangan lupa Allah itu Al-Alim dan Allah itu adalah Al-Hakim. Okey. Kemudian ayat nombor 84, Nabi Allah Yaqub apa yang dia buat? Selepas dia tahu Bunyamin pun dah tak ada, dah tak kembali, dia ambil jalan untuk dia bersabar
Lepas tu dia bergantung harap kepada Allah. Lalu dia buat apa? Quran cerita, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Allah Yaqub ni pun dia nak buat macam mana? Takkan dia nak pukul anak-anak dia nak marah anak-anak dia tak tahu nak buat apa-apa. Kan? Sebab ni kita kena belajar. Apa Nabi Allah Yaqub buat? Lalu dia buat apa? Dia berpaling daripada mereka, tinggalkan anak dia. Kan? Sambil dia berkata dalam hatinya. Dia kata sedihnya aku, dia kata. Dia ingat balik semula maknanya kisah Yusuf hilang tu masih terpendam dalam hati dia. Tak boleh nak hilang kesedihan kisah Yusuf yang hilang tu. Maknanya kisah Bunyamin yang hilang tu, yang tertinggal dekat Mesir tu, lagilah menghangatkan lagi cerita memori lama, kenangan lama diingat pada Yusuf tu. Dia kata, aduh sedihnya aku terhadap Yusuf. Dan dia kata, dan kedua belah matanya, kata Allah, menjadi putih kerana dia bersedih. Rupanya mata dia tu menjadi seperti buta dia, menjadi warna putih kerana kesedihan dia. Dia mata dia sudah tidak boleh nampak lagi dah. Kan? Lepas tu dia adalah seorang yang sangat memendamkan marahnya di dalam hati. Dia tidak melontarkan kemarahannya kepada anak-anak dia. Dia sabar, dia tahan marah dia. Dia tahan marah dia. Itu dia panggil salah satu sifat orang yang sabar. Dia tahan marah dia. Tapi dalam masa dia bersedih sehingga memberi kesan kepada mata dia. Okey, kemudian kita belajar lagi 85. Lepas tu anak dia yang 9 orang tadi tu tengok apa tindak balas mereka kepada bapa dia. Bukan nak pergi pujuk ayah dia ke, tenangkan ayah dia ke, betul tak? Kan? Nak sabarkan ayah dia ke, hiburkan ayah dia, tak. Tapi mereka respon balik sebab tengok ayah duk teringat balik pasal Yusuf tadi tu kan. Ingat balik, duk kenang balik kisah Yusuf tadi sampai mata dia menjadi rosak tadi tu. Maka anak dia bukan nak pujuk bapak dia, bukan nak tenangkan bapak, hiburkan ayah dia. Mereka cakap kepada ayah, dia kata, qalu tallahi, mereka berkata demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Dia kata ayah ni, mereka sampai bersumpah demi Allah. Ayah ni kan asyik ingat Yusuf je sampai dia salahkan bapak dia lagi. Sedangkan sepatutnya sebagai anak pergi hiburkan ayah yang sedang sedih, pujuk ayah tu. Tapi tak. Mereka menyalahkan lagi ayah dia. Ayah ni kan asyik ingat pada Yusuf saja. Sampaikan bawa ayah ni menghidap apa dia kata? Haradan. Haradan ni adalah satu penyakit yang berat. Ataupun ayah ni duk teringat sedih ingat pasal Yusuf ni, sampai boleh bawa kepada kecelakaan, boleh bawa sampai mati. Maksudnya mereka ni, ayat 85 Allah cerita pada kita, anak dia ni pergi cakap pula kepada ayah dia dengan kata-kata yang sangat menyentak perasaan ayah dia. Sepatutnya pergilah pujuk ayah dia, pergilah tenangkan ayah dia. Tapi mereka pergi menyalahkan lagi ayah. Ayah ni kan, duk asyik teringat je pasal Yusuf ni, sampai tengok tu duk teringat sangat sampai boleh jatuh sakit dan boleh menyebabkan sampai kepada kecelakaan, kepada boleh bawa kepada kematian. Ada tak karakter anak-anak macam ni? Pernah tak mengalami karakter anak-anak yang bukan nak pujuk ayah dia, bukan pujuk mak dia, lagi bagi sentak? Kan agak-agak macam mana ya perasaan Nabi Yaqub tu? Macam manalah perasaan Nabi Yaqub tu. Dalam hati dia simpan macam nak marah, tapi dia pendam, dia sabar kan. Kita boleh gambarkan, kita boleh bayangkan. Dahlah bersedih, kamu pula anak pula cakap bukan-bukan. Tuan-tuan, kalau orang lain cakap tak apa tau. Ini anak yang cakap, so macam mana menusuk ke kalbu hati seorang ayah. Macam mana perasaan kan? Ibu-ibu, tuan-tuan dan puan sebagai ayah ibu pun kadang-kadang pernah lalui kan. Macam mana anak tu kalau tak dengar cakap, macam mana menusuk kalbu kalau dia boleh jawab pula kan. Ya Allah kan. Pedih dia tu kan. Jadi ini untuk saya sebut ni supaya kita nak mengimbau, nak tengok balik macam manalah situasi Nabi Allah Yaqub. Dia punya sedih tadi sampai boleh buta matanya kan. Sampai kan boleh bawa kepada mati. Okay, kemudian kita lihat ayat nombor 86. Nabi Allah Yaqub sudah tentu tersentak dengan kata-kata anak dia tadi kan, betul tak, menusuk kalbu dia. Maka dia buat apa tuan-tuan dan puan?
Maka dia pergi cari Allah je lah. Siapa lagi yang nak mendengar luahan perasaan dia? Dia kata, qala innama. Oh, ayat ni pun bagus kalau tuan-tuan jadikan sebagai tagline dalam hidup. Kan? Sebab kita ada masalah, kita nak mengadu masalah dengan orang, berapa kerap sangat orang boleh layan kita. Berapa banyak sangat orang boleh tolong kita, betul tak? Duk asyik mengadu-ngadu, tuan-tuan orang menyampah dengan kita kan. Mungkin ada orang dah tak boleh dah nak bantu kita kan. Tapi kita belajar dengan Nabi Yaakob. Segala pengaduan kita, masalah kita, apa saja kita hadapi dalam hidup ni ujian, kita mengadulah kepada Allah. Kita boleh minta pada orang ramai, boleh minta cadangan nak buat apa jalan. Tetapi kita belajar dekat sini, tempat yang kita patutnya mengadu adalah kepada Allah. Nabi Yaakob buat apa? Dia katalah, dia berkata, dia kata, dia kata, innama ashku ba'thi. Sesungguhnya aku hanya boleh mengadukan kesusahan ini, kesedihan aku ini. Dia kata, wahudni ilallah, kepada Allah. Carilah Allah tu. Ngadulah pada Allah tu. Kita mengadu kepada Allah tak apa tau. Kita tak masuk, kita tak terjatuh dalam perbuatan, tak dalam perbuatan kita mengungkit, tak termasuk dalam perbuatan kita tak redha dengan masalah tu. Kita bukan buat perbuatan kita berputus asa. Tak, kita dengan Allah, kita cerita pada Allah, cerita pada Allah. Biar Allah Ta'ala saja yang Allah Ta'ala dia yang mengaturkan. Jadi kita mengadu pada dia. Sangat bagus sebenarnya. Dalam keadaan genting-genting macam ni, memang patut mengadu kepada Allah. Lepas tu Nabi Yaakob kata apa? Wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Nabi Yaakob kata, aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tidak mengetahui. Nabi Allah Yaakob lah, selepas anak dia bagi kata-kata yang menyentak perasaan dia tadi tu, dia kata, aku mengadu je lah kepada Allah. Korang tak faham apa aku alami. Kan? Nabi Yaakob kata, anak-anak dah cakap macam tu, so dia nak ngadu pada siapa? Dah anak-anak cakap tak faham, tak pujuk dia, tak hiburkan dia, tak tenang hati, macam dia nak bertenangkan apa? Maka dia mengadulah kepada Allah. Kita pun mengadulah pada Allah. Lepas tu dia cakap pada anak dia, korang sebenarnya tak tahu apa yang aku tahu. Cuma dalam ayat ni Allah tak cerita apa yang Nabi Yaakob tahu, yang Allah bagi tahu dekat dia. Tapi nanti kita akan tengok lepas ni, apa yang Nabi Allah Yaakob tahu. Dia kata pada anak dia, aku tahu sesuatu yang aku tahu sesuatu yang kamu tak tahu. Yang aku tahu itu adalah dari Allah. Sebenarnya insting Nabi Allah Yaakob ni, dia yakin anak-anak dia masih hidup. Dia tahu anak-anak dia ada. Nanti kita akan tengok, selepas pada cerita ni, kita akan tengok bagaimana pengulangan semula perkataan Nabi Yaakob ni. Dia kata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Sebab Nabi Yaakob dia Rasul. Tetapi kita kena ingat, walaupun dia Rasul, dia tidak tahu semua perkara. Kalau dia Rasul, dia tahu semua perkara, tentu dia boleh kata, oh korang buat macam ni kan, Abu Yamin jadi macam ni kan. Tentu dia boleh sebut, tapi tidak semua perkara dia tahu kalau Allah tidak bagi tahu. Tapi dia cakap dekat sini, dia tahu apa yang mereka tak tahu. Okay, kemudian kita pergi kepada yang berikutnya, kita masuk kepada ayat nombor 87. Ayat nombor 87, sebenarnya Nabi Allah Yaakob, selepas dia tahu pada firasat dia, pada ilham dia, jiwa dia tahu anak-anak tu masih ada. Ingat tak tadi dia kata apa? Dia kata, aku berdoa kepada Allah, berharap sangat pada Allah, moga Allah mengumpulkan mereka semua bertemu dengan aku. Dia ada, Allah beri dia kekuatan, dia firasat dia tu kuat, dia tahu anak dia masih hidup. Jadi dia suruh buat apa? Dia perintahkan 9 orang anak dia ni pergi patah balik ke bumi Mesir buat kali yang ketiga. Ini dia cakap ke anak dia, kumpul anak-anak dia, dia pun kata, ya bani. Dia kata, dia panggil anak dia dengan ucapan yang penuh kasih sayang. Ya bani yadhhabu. Perkataan ya bani ni adalah ucapan seorang ayah memanggil anaknya dengan penuh kasih sayang. Walaupun anak dia buat macam-macam dekat dia, cakap bukan-bukan dekat dia, dia tetap panggil anak dia tu, wahai anak-anakku. Dia kata, idhahabu, dia kata, pergilah kamu, fatahassasu. Fatahassasu ni maknanya, kamu pergilah mengintip. Maksudnya, kamu pergilah menyiasat. Cari berita tentang min Yusufa wa akhihi. Kamu pergilah penyiasat betul-betul ni. Sebab perkataan fatahassasu ni dia macam kamu pergi buat siasatan, kamu selidik betul-betul, kamu
kamu cari sungguh-sungguh. Itu merupakan fatahasasu. Kamu buat siasatan, kamu pergi cari betul-betul cerita tentang Yusuf dan saudaranya. Lepas tu dia pesan pada anak-anaknya, wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kamu semua berputus asa daripada rahmat Allah. Lepas tu Nabi Yaakob pesan kepada anak dia, waktu kamu cari Yusuf nanti dengan betul-betul cari siasat, kamu jangan berputus asa. Jangan kamu cepat nak kecewa. Jangan cepat kamu rasa kamu nak berputus asa daripada rahmat Allah. Lepas tu Nabi Yaakob pesan, innahu la yai'asu min rauhillahi ilal qaumul kafirin. Dia kata, siapa yang cepat sangat putus asa, cepat sangat berputus asa daripada rahmat Allah, orang yang ada perangai macam tu hanyalah orang-orang yang kafir je. Orang yang kafir sahaja yang akan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita pergi ayat yang berikutnya dengan kita melihat terlebih dahulu pengajaran dia. Jadi sampai kepada part ayat 83 sampai 87 tadi, kita dah tahu cerita dia kan? Maknanya Nabi Yaakob dia ada sesuatu yang Allah bagi tahu kepada dia, insting dia anak tu masih hidup, sebab tu dia suruh anak dia cari. So lepas tu kita akan tengok macam mana mereka cari. Tapi sebelum tu, kita masuk kepada pelajaran yang paling penting adalah mencari teladan. Kita belajar kisah Quran ni, kita bukan sekadar nak tahu fakta. Bukan nak pergi korek nama-nama. Bukan nak korek maklumat-maklumat terberkaitan. Yang paling penting adalah apa pengajaran yang kita nak bawa balik. Apa pengajaran yang kita nak ubah diri kita. Maka pengajaran yang pertama yang kita boleh belajar dekat sini adalah, sekejap ya. Okay, kita tengok. Pengajaran yang pertama adalah kesabaran yang indah pasti berakhir dengan sesuatu yang dipuji, berakhir dengan kepujian, berakhir dengan kebaikan. Ini faedah yang ke-70. Maksud dia, Nabi Allah Yaakob tadi ingat tak? Dia cakap apa? Fasabrun jamil. Dia kata apa? Maka solusi yang aku nak ambil adalah aku bersabarlah. Bersabar dengan baik. Maksud Nabi Yaakob ni, dia ambil jalan sabar. Sabar ni, apabila sebut sabar ni, maksud apabila sebut sabar ni, dia, hati dia mengkaitkan tentang ia adalah ketentuan Allah. Mulut dia mengaku itu adalah takdir Allah. Dia pun tidak buat satu perbuatan-perbuatan yang seperti menunjukkan dia ini kecewa, tak boleh terima hakikat. Itu dia panggil sabar yang cantik. Lepas tu pula dia tidak mengadu kepada orang lain menjaja tentang masalah dia. Tetapi dia mengadu kepada Allah. Itu dia yang sabar yang cantik. So siapa yang ada sabar yang cantik ini, dia pasti akan dapat hasil dia yang baik. Itu adalah faedah ke-70. Lepas tu, kita dituntut oleh Allah untuk kita berbaik sangka kepadanya. Macam mana kita boleh dapat pelajaran faedah yang ke-71 ni, teladan 71? Sebab ingat tak tadi, Nabi Allah Yaakob, dia kata apa kepada Allah? Dia kata apa kepada Allah? Dia kata, kan ingat tak dia kata asallah kan? Moga-moga Allah. Maknanya dia bersekepaik dengan Allah. Maksudnya musibah yang berlaku kepada Bunyamin itu, yang dia ditahan di Mesir itu, bagi dia itu semua adalah takdir Allah. Kan? Dia berbaik sangka. Dia baik sangka apa yang Allah buat tu sebenarnya benda yang berlaku tu adalah daripada Allah. Maka Allah buat tu pasti ada kebaikan, sebab tu dia kata, ingat tak hujung tadi dia kata apa? Dia kata Allah itu Al-Alimu, Allah itu Al-Hakim. Jadi kalau kita ni dengar satu perkara, kita dapat satu maklumat, perkara-perkara yang tidak menyenangkan, perkara-perkara yang tidak baik berlaku kepada kita, berlaku kepada siapa-siapa pun, kita kena sangka baik pada Allah. Pertama, kita kena letak bahawa itu sudah takdir Allah, sudah tertulis, sudah ketentuan Allah. Lepas tu, kita kena kata apa yang Allah buat tu, Allah lebih mengetahui, Allah tu alim, dan Allah itu, dia buat benda itu, pasti ada hikmahnya. Sebab tu dia kata Allah itu adalah Al-Hakim. Inilah kita kena belajar daripada kisah Nabi Allah Yaakob. Kemudian kita sambung lagi. Ayat 72, faedah yang ke-72, kisah Nabi Yaakob tadi, ingat tak dia punya sedih, sampai dia menangis, sampaikan mata dia menjadi rosak kan, mata dia menjadi buta tadi kan, sampai nampak keputihan tu.
Di sini kita belajar, kalau menangis, tidaklah menandakan orang itu tidak sabar. Tidak. Menangis tidak mengeluarkan seseorang itu daripada sifat sabar. Nangis, sedih, tak apa. Nangis benda fitrah. Nabi SAW sendiri pernah dia dukung cucu dia yang meninggal, dia mengalir air mata menangis. Sampai sahabat kata, kenapa kau menangis? Maka Nabi kata menangis ini adalah tanda rahmat Allah. Maksudnya tanda ada perasaan sayang kepada seorang menangis. Jadi kalau kita menangis, kehilangan orang tersayang, dapat satu musibah yang berlaku, menangis itu bukan menandakan kita tak sabar. Jadi jangan pula kita kata, janganlah menangis. Sebab mungkin kita ingat menangis itu tanda tak sabar. Tak. Mengalirkan air mata ini, dia masih lagi sabar. Dia bukan tanda sabar tu jangan mengalirkan air mata. Sebab tak boleh nak elak. Dia adalah fitrah yang Allah jadikan air mata ni mengalir. Itu kita belajar daripada kisah Nabi Yaakob sehingga matanya buta. Kemudian kita dapat belajar di sini faedah yang lain. Kalau sedih yang mendalam ni, sebenarnya dia boleh bawa kesan buruk kepada seseorang. Kan? Ingat tak tadi anak dia cakap apa? Dia cakap kepada bapa dia, ayah dia kat Asyik ingat kat Yusuf. Sedih sangat sampaikan boleh jatuh sakit dan boleh bawa sampai mati. Jadi kat situ kita belajar apa? Kita ni kalau sedih, walaupun orang tak sakit, tubuh badan dia tak sakit. Tapi sedih yang mendalam ni sebenarnya boleh menyebabkan seorang itu jatuh sakit ataupun bawa kepada mati. Sedih kan? Boleh buat jatuh sakit tau, sedih ni. Boleh bawa kepada sesuatu benda yang mudarat sebenarnya. Okay, kemudian kita lanjutkan lagi. Seorang yang Islam hendaklah mengadu masalah dia kepada Allah dan tidak berkeluh kesah kepada manusia lain. Ini faedah nombor 73. Ini kita kena belajar. Bukan tidak boleh berkongsi masalah kepada orang lain. Tapi berkongsi masalah kepada orang lain tu tengok keperluan dia untuk apa. Tapi kalau ada masalah, buat gembar-gembur pula, viral pula, satu Malaysia boleh tahu, satu dunia boleh tahu, itu sebenarnya nak apa? Takut-takut kita yang ada masalah ini, kita pergi viral masalah kita semua-semua tu menyebabkan seolah-olah kita ni membawa kepada sifat keluh kesah, kecewa dengan apa yang ada. Yang itu kena dipastikan baik-baik. Tetapi sepatutnya kena buat apa? Mengadulah pada Allah, luahkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah nombor 73. 74, di sini kita belajar ada perbezaan antara tajassus dengan tahassus. Tahu tak tahassus dengan tajassus? Bezanya huruf ha dengan huruf jim. Okey, begini. Kalau tajassus dia lebih merujuk kepada mengintip perkara yang salah. Itu dipanggil tajassus. Kita baca dalam surah Al-Hujurat kan, wala tajassasu kita belajar kan, dalam Quran kata tak boleh mengintip salah orang lain. Kalau kita jenis macam nak cari salah orang lain, nak cari aib orang lain kan, itu dia panggil tajassus. Yang tajassus ini dia dilarang dalam agama. Tapi kalau tahassus tu dia mengintip juga, mencari maklumat juga, tapi pada maklumat yang baik. Betul ada perbezaan antara tahassus dengan tajassus. Kalau tahassus, dia mengintip, mencari-cari maklumat, tetapi maklumat untuk kebaikan. Tapi kalau tajassus, mencari-cari maklumat yang kebanyakannya digunakan untuk mencari maklumat-maklumat yang salah. Macam nak cari kesalahan orang tu, dia panggil tajassus. Kalau kita nak tegur orang, jangan cari salah orang, kita kata lah, jangan tajassus. Itu perbezaan antara tahassus dengan tajassus. 74. Kemudian kita pergi kepada pelajaran ke-75, haram kita berputus asa daripada rahmat Allah ketika mana kita ditimpa musibah. Kita jangan sampai kita mengatakan, aku dah tak boleh nak hidup dah ni, habislah. Dia kata, layak aku membunuh diri sajalah, aku dah tak ada jalan nak keluar dah. Jangan. Apabila kita ada perasaan macam tu, itulah datangnya syaitan lagi. Itu yang kita dengar baru-baru ni kan. Ada kisah seorang polis dia tembak anak dia.
Lepas tu dia tembak diri sendiri. Ingat tak kisah baru ni? Baru lagi berlaku. Sayangnya adalah orang Islam. Kenapa jadi macam tu? Kenapa kita ada masalah sangat dalam hidup sehingga kita rasa kita macam dah tak boleh nak hidup sampaikan pergi membunuh diri? Jangan. Jangan sekali-kali kita ada perasaan macam tu. Apabila kita menghadapi masalah kesulitan macam mana sekalipun tahap dia, sebab kalau kita kata aku dah ada harapan dah, aku tak ada jalan dah ni, aku tak ada jalan dah, mati je lebih baik bagi aku. Kalau kita cakap macam tu kan, kita seperti menyalahkan Allah. Sebab Allah yang bawa masalah tu. Allah yang datang masalah tu, betul tak? Kalau kita kata kita ada satu masalah, contohnya kita jatuh bankrupt contohnya kan. Habis apa yang kita usaha selama ni telah hancur. Habis perniagaan kita jadi bankrupt, muflis kan. Kita rasa aku dah tak boleh hidup dah ni. Macam mana aku nak selesaikan masalah ni, macam mana selesaikan macam ni. Sampaikan kita rasa kita dah tak boleh nak buat apa-apa tu, masa itulah syaitan akan masuk. Tu jangan. Kalau kita ada macam tu, ingat kisah ini. Ingat kisah-kisah ini. Pasti ada jalan. Pasti ada solusi. Sebab apa? Sebab yang bagi kita bankrupt tadi adalah Allah. Kita dah usaha. Tapi Allah yang datangkan. Pasti ada jalan dia. Jadi, jangan sampai kita rasa berputus asa. Ambil masa, tenangkan diri. Ambil masa, ada jalan dia. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kalau kita putus asa dari rahmat Allah ni lah, yang Nabi Allah Yaqub pesan, hanya orang yang kafir sahaja yang akan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya memang tak patut pun mengambil jalan untuk membunuh diri. Tak patut pun. Memang tidak patut. Itu dipanggil iman dah sampai, iman dah macam dah memang dah tak ada dah. Tu ambil jalan. Jangan. Sebab yang datangkan masalah pada kita adalah Allah. Kalau Allah buat datang masalah, sepatutnya kita ambil kata Yaqub tadi. Nabi Yaqub kata apa tadi? Ingat tak dia kata apa? Dia pegang kata Allah tu Al-Alim, Allah tu Al-Hakim. Jadi kita boleh pesan pada anak kita. Nak, kata, engkau ada masalah macam ni nak, kau jangan putus asa pada Allah. Pasti ada jalan keluar nak. Pasti ada jalan keluar. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Yang bawa datang masalah ni Allah. Allah ni dia bersifat Al-Alim. Allah mengetahui kenapa dia buat macam ni. Allah mengetahui apa masalah engkau. Allah Maha ni, Allah Ta'ala ni pasti ada kebaikan di sebalik Allah buat perkara-perkara ini. Bawa kisah ini, cakap pada anak. Allah itu Al-Hakim. Allah itu Al-Hakim. Pujuk hati kita. Pujuk minda kita. Bersihkan minda kita, pujuk hati kita dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey. Kemudian kita pergi kepada adegan berikutnya, adegan nombor 3. Adegan nombor 3 ni ayat 88 sehingga ayat nombor 89. So kita tinggal lagi 3 adegan saja sebelum kita menamatkan pengisian kita pada pagi ni. Buat mengatakan perempuan ya, kita ada satu kelas lagi pada minggu depan, 7 hari bulan tak silap saya. Last kali, dan insya-Allah memang akan tamat pun kisah Nabi Allah Yusuf ni. Jadi kita sambung lagi insya-Allah pada adegan yang berikutnya. Mereka yang 9 orang tadi, mereka buat apa? Kan? Maka mereka pun pergilah masuk ke Mesir semula. Maknanya ayat nombor 88 ni cerita mereka masuk Mesir buat kali ketiga. Ni adalah kali ketiga. Kali pertama yang mereka masuk Mesir dulu waktu mereka mula-mula jumpa Yusuf tu. Yang Yusuf pulangkan balik mereka punya barang tu kan. Kali kedua masuk Mesir yang bawa Bunyamin tu. Ini adalah kali ketiga mereka masuk Mesir. Mereka terus jumpa Nabi Yusuf. Allah kata falamma dakhalu alaihi qalu, ketika mana mereka telah masuk bertemu dengan Al-Aziz, iaitu Yusuf lah. Al-Aziz tu qalu ya ayyuhal aziz. Ketika mereka masuk kali ni, kali ketiga ni, mereka jumpa Yusuf dalam keadaan mereka serba kekurangan, dalam keadaan mereka mempunyai masalah. Mereka masuk jumpa kepada Yusuf, mereka berkata, ya ayyuhal aziz. Dia kata, wahai Al-Aziz. Ingat ya, kita dah sebut pada kelas yang lalu, Al-Aziz adalah gelaran orang yang diberikan mandat, yang diberikan kuasa oleh Raja Mesir. Okey, Raja Mesir dia panggil Al-Malik. Kita dah ulas dah pada kelas yang lalu. Okey, tetapi Perdana Menteri, atau kita kata orang besar selain daripada raja tadi, orang yang menguruskan negara Mesir dipanggil Al-Aziz. Jadi Yusuf ni, Nabi Allah Yusuf dia memegang jawatan Al-Aziz.
Maka mereka mengadu, wahai Al-Aziz, dia kata, wahai Al-Aziz, massana wa ahlana dur. Dia kata, kami ni telah menderita payah, kami susah sekarang ni, dia kata, kami dalam kesusahan sekarang, dia kata, ahli keluarga kami dalam kesusahan, wajibna, dan kami datang sekarang ni, bibidha'atin muzjatin. Kami datang ni dengan bawa barang-barang yang kami nak tukar beli ni, barang ni dah tak berharga dah. Barang yang tak berharga. Okey, cuma Quran tidak cerita barang apa. Kita pun jangan ambil waktu panjang nak cari barang apa yang mereka bawa tu. Mangkuk ke, pinggan ke, apa dia barang yang mereka nak tukar dengan gandum tu, tak ada. Kita tak tahu, Allah tak bagi tahu. Cuma Tuhan bagi tahu muzjatin, benda yang harganya tak setimpal, tak senilai nak tukar dengan nak dapat bekalan makanan tu. Mereka datang dalam keadaan kesusahan. Jadi mereka kata fa'aufi lanal kaila wa tasaddaq alaina. Dia kata oleh itu cukupkanlah sukatan bekalan kami ni. Lepas tu wa tasaddaq alaina, dan sedekahlah pada kami. Sebab dia tahu barang tu sangat tidak berharga. Nilai dia nak dapat satu ukuran yang cukup. Tapi mereka merayu kepada Yusuf, cukupkanlah bekalan makanan kami ni, dan kalau boleh sedekahlah kepada kami. Lepas tu mereka mengatakan innallah hayajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah membalas kepada orang-orang yang bersedekah. Mereka pujuk, kata Aziz, kalau kau bersedekah kepada kami ni, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kepada engkau. Allah suka sangat. Allah akan membalas orang-orang yang bersedekah. Okey, kemudian ayat 89. Menarik lagi ni. Nabi Allah Yusuf, dia buat apa? 89. Dia tahu ni mereka memang dalam kesusahan 9 orang ni. Apa Nabi Allah Yusuf buat? Kalau kita duduk di tempat Nabi Allah Yusuf lah, kan, pada ayat 69 kita akan baca ni, kan, agak-agak kita akan buat apa dekat adik-beradik kita 9 orang tu? Kan, mungkin kita keluar pantun, kan, keluar pantun kot, ada ubi, ada batas. Macam tu kan. Ataupun kita kata, sekarang, okey, tapi apa yang Allah nak kita belajar daripada kisah Yusuf? Dia pun cakap, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Tengok Nabi Allah Yusuf, dia kata apa? Yusuf berkata, tahukah kamu apa yang kamu dah buat kepada Yusuf dan saudaranya semasa kamu jahil? Tuan-tuan tengok perkataan, dia kata perkataan jahil. Tengok dia kata perkataan jahil. Nabi Allah Yusuf, dia berlapik ni, dia menggunakan perkataan, dia kata, korang ingat balik tak? Dia kata, kau tahu tak apa yang korang dah buat kepada Yusuf dengan saudaranya? Saudaranya tu maksudnya Bunyamin tu. Semasa apa yang kau buat dekat Yusuf dengan saudaranya, masa tu kamu dalam keadaan jahil. Ya Allah, Nabi Allah Yusuf, tuan-tuan, kata baca amati. Dan ya Allah, baiknya Nabi Yusuf ni. Dia tak cakap pun, kau ingat tak benda buruk yang kau buat dulu? Kau ingat tak betapa jahatnya korang semua dulu? Tapi Nabi Allah Yusuf dia kata apa? Kau tahu tak apa yang kau dah buat dekat Yusuf dengan saudaranya? Waktu tu engkau berada dalam keadaan jahil. Dia kata berada dalam keadaan jahil. Maknanya seolah-olah Yusuf kata korang tu dulu, korang tak tahu sebenarnya korang buat apa. Sampai macam tu dia gunakan perkataan dia. Kemudian ayat 80. Mereka terkejut lah. Kan? Mereka terkejut. Kenapa dia yang si Al-Aziz ni boleh tahu? Kan? Jadi dia perhati. Maka mereka meneka. Kan? Mereka kata, qalu a innaka la anta Yusuf? 9 orang tadi kata, engkau ni Yusuf ke? Apa jawab Yusuf? Ada tak dia bangga? Adakah dia tunjukkan perasaan ego dan takbur dia? Dia kata apa? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Dia kata, ya, akulah Yusuf. Dan inilah adikku, inilah saudaraku. Dia itulah Bunyamin tu. Rupa-rupanya, mereka ingat Bunyamin ini telah jadi hamba abdi, telah buat kerja berat. Rupa-rupanya, Bunyamin ini berada elok je, baik je duduk dengan Yusuf tu. Lepas tu apa kata Nabi Allah Yusuf?
Ya Allah, kalau tuan baca cerita ni tuan-puan jauh beza dengan kita tuan-tuan, langit dan bumi. Kita kalau orang buat salah dengan kita ni, apa kita akan cakap? Kan? Tentu kita akan buat apa? Dia kata apa pada adik-adik? Dia kata apa pada 9 orang adik-beradik dia? Yang dulu pernah nak bunuh dia, pernah letak dia dalam perigi kan? Yang dia adik-beradik telah menyebabkan ayah dia menjadi matanya buta. Dia cakap apa? Qad mannallahu alaina. Yesus kata sesungguhnya Allah telah menggunakan nikmatnya kepada kami. Maknanya dia cakap kepada 9 orang adik-beradik dia, korang, dia kata, apa yang kau nampak aku hari ni berlaku ni, aku jadi Al-Aziz ni. Dia kata semua ini adalah nikmat yang Allah bagi kepada kami. Dia tak act pun, dia tak tunjuk takbur pun. Kau dulu aku boleh buat aku macam kau tengok aku sekarang apa. Sekarang, dah susah baru nak cari aku ya. Kan kadang-kadang ada skrip macam tu kan. Dia tak, Yusuf tak bangga pun dengan apa yang dia ada. Bahkan dia kata apa yang dia dapat ni atas nikmat Allah. Cuma dia ajar kepada 9 orang ni termasuk kepada kita ambil pelajaran. Dia kata macam mana Allah boleh bagi semua tu. Dia kata innahu mayyattaqi wa yathbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dia kata sebenarnya dia boleh dapat nikmat ni, dia kata kepada siapa yang bertakwa dan kepada siapa yang sabar. Maknanya Nabi Allah Yusuf kata, nikmat yang dia dapat ni, dia kata, dia jadi Al-Aziz, dia ada kuasa di Mesir. Dia kata, apa yang dia dapat ni, dia kata, semua tu adalah nikmat dari Allah. Ya Allah beri nikmat itu hasil kepada orang yang bertakwa dan kepada orang yang sabar. Kita pun tahu kan ayat yang orang kata ayat 1000 dinar tu lah orang duk sebut yang kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar. Jadi Nabi Yusuf dia sebut kepada kita tentang orang bertakwa, Allah bagi nikmat, Allah bagi jalan, dan orang yang bersabar. Lepas tu Nabi Allah Yusuf mengatakan, kalau orang bertakwa, orang yang bersabar ni, dia kata Allah Ta'ala tidak pernah mensia-siakan balasan pahala bagi orang yang buat kebaikan. Rupa-rupanya Nabi Allah Yusuf ni dia ada 3 sifat sebenarnya. Pertama takwa, kedua sabar, ketika dia muhsinin. Yang ketiga tu dia al-muhsinin. Dia adalah orang yang buat kebaikan. Jadi kat sini kita belajar. Kita belajar kalau kita buat sesuatu yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang sebab kita ada perasaan takwa tadi tu, Allah Ta'ala akan bagi balasan kepada kita. Lepas tu kalau kita sabar di atas segala dugaan yang ada, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar menerima musibah, Allah pasti bagi hasil dia. Sebab Nabi Allah Yusuf sebut macam tu. Yang Allah sebut di dalam ayat ke-90. Lepas tu kita kena sentiasa buat kebaikan pada orang. Okey? Kemudian ayat nombor 91. Nabi Allah Yusuf cakap apa? Dia tak buat apa-apa tuan-tuan dekat abang-abang dia. Cuma dia cakap, qalu tallahi. Dia berkata demi Allah. Laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Dia kata sesungguhnya Allah telah melebihkan. Bukan, ini kita tengok, ini bukan Yusuf ni. Ini 9 orang adik-beradik tadi memberikan respon. Selepas Yusuf cakap macam tu, dia kata, mereka berkata, demi Allah. Sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau daripada kami. Kan? Dan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Mereka mengatakan, Yusuf, engkau memang dah jadi lebih daripada kami. Allah dah muliakan kau. Allah dah angkat dah kedudukan kau daripada kami. Tapi kami ni sebenarnya kamilah orang yang benar-benar berdosa. Kamilah yang sebenarnya banyak buat salah. Dia mengaku kepada Nabi Yusuf. Dia dah mengaku tadi, rupanya mereka lah yang buat. Mereka lah sebenarnya di sebalik cerita ni. Tapi apa jawab Nabi Allah Yusuf? Nabi Allah Yusuf kata apa? Qala la tasriba alaikumul yawm. Yusuf kata apa? Kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan. Nabi Allah Yusuf kata apa? Dah. Dia soalan kata macam ni. Dia kata, dah lah. Dia kata, tak perlu lagi nak buka cerita yang lepas-lepas. Dia kata, tak. Korang semua hari ni kamu takkan dibalas apa-apa. Korang semua tak
tak akan diberikan balasan apa yang kamu buat tu. Kalau kita tengok kisah Yusuf tu, ya Allah, baiknya Yusuf ni kan. Sangat baik. Sampai kan dia kata, la tasriba alaikumul yaum ni, maknanya kamu tak akan ditempelak atau disalahkan. Dia boleh membawa maksud apa? Nabi Yusuf kata, dia kata, dah isu-isu lama-lama ni tutup buku lah, dia kata. Tak payahlah nak diungkit-ungkit lagi, dia kata. Allahu Akbar. Kalau kita, ya Allah tuan-tuan, kita dah bongkar habis dah. Kita dah ungkit banyak benda dah. Lepas tu Nabi Yusuf doakan mereka lagi tau. Dia cakap apa? Yaghfirullahu lakum. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Ta'ala tu apa? Wa huwa arhamur rahimin. Allah Ta'ala jualah yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Ayat 92 ni, ya Allah. Kita macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Orang yang buat salah pada kita, sekeliling kita ni, kita buat apa pada mereka? Kita maafkan tak mereka? Kita masih menyimpan dendam lagi tak? Kita masih menyimpan kesumat lagi tak? Adapun dalam dada kita ni menyimpan satu, kalau aku ada kuasa lah, kalau aku dapat buat ni, jaga korang semua. Kan? Ada tak kita ada perasaan macam tu? Ada tak kita ada menyimpan marah macam tu? Maka kita ambillah pelajaran. Kita kena buat apa? Tutup buku, cerita lama jangan diungkit. Kita doakan mereka, Allah berikan pengampunan, kerana Allah tu maha pengampun. Kemudian ayat 93, apa yang berlaku lagi? Nabi Allah Yusuf pesan kepada mereka, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Yusuf kata, pergilah korang semua bawa bajuku ini. Kemudian letakkan pada muka ayahku supaya dia dapat melihat kembali. Dan selepas dia boleh lihat balik, matanya dah elok, bawalah dia kepadaku dengan ahli keluarga kamu semua. Maknanya ayat 93 ni, ayat 93 ni, maknanya Nabi Allah Yusuf, dia dah memang memaafkan, dia dah lapang dada, dah maafkan dah. Tak nak dah ungkit kisah-kisah yang akan datang tu. Nanti kita akan tengok sekali lagi macam mana Yusuf dia tak ungkit kisah-kisah ni. Di depan bapak dia. Dia tak sebut sikit pun tentang bapak dia, kesalahan adik-adik dia. Kita tengok, kita akan jumpa nanti pada adegan yang berikutnya. Cuma dia kata, korang semua balik semula ke Palestin, bawa baju aku ni, kata, letakkan baju aku ini pada muka bapa. Letak pada muka Nabi Yaqub. Nanti dia dah boleh lihat balik, mata dia dah elok, bawa balik. Semua datang ke Mesir buat kali yang keempat lah. Datang semua, bawa keluarga lah. Bawa lah kak ipar dia sekali lah kan abang-abang dia kan, bawa anak-anak buah dia, semua datang sekali dengan mak dia, dengan Yaqub, semua datang ke Mesir. Okey, 93. Okey, kita tengok kepada yang berikutnya adalah pengajaran dia. Apa yang dapat kita belajar? Apa yang dapat kita belajar pada ayat 88 hingga 93 ini? Pertama, faedah ke-76 dah ni. Faedah ke-76, keberhasilan orang yang dizalimi sekalipun mengambil masa yang lama. Maksudnya kita belajar dekat sini. Ingat tuan-tuan ya, kalau kita zalim orang, kita sedia maklumkan, kalau kita zalim orang, doa orang zalim itu mustajab. Dan kita kena ingat, orang yang kalau kita duduk di keadaan orang yang dizalimi, tuan-tuan dan puan-puan ya, orang dizalimi ni, dia akan dapat balik apa yang dia lakukan itu walaupun ambil masa yang lama. Maksudnya orang dizalimi ni, dia tidak, maksudnya apa yang telah dia dizalimi, hasil dia, kesan baik dia tadi tu, ujian dia tadi tu, dia akan dapat walaupun ambil masa yang dah lama. Okey, dekat sini ayat nombor 76. Sebab tu kita kena sabar pada Allah. Kita orang dizalimi, pasti Allah akan beri nanti apa yang kita akan zalimi, walaupun masa terpaksa ambil masa yang panjang. Macam Nabi Yusuf dah kan. Jauh lama cerita dia. Berjaya dia. Kemudian tidak berdendam dan mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Faedah nombor 77, Nabi Allah Yusuf. Ya Allah, baik sangat Nabi Yusuf ni. Baik sangat dia. Dia tak berdendam pun. Tak ambil kesempatan lagi. Kan? Bahkan ingat tak dia kata apa tadi? Korang semua ni, ingat tak
korang buat dalam keadaan kamu jahil lagi. Tengok tuan-tuan. Dia tak ambil kesempatan pun. Dia boleh je hukum mereka ni masuk penjara ke. Betul tak? Boleh je tak nak bagi makanan ke. Dia boleh buat lah. Tapi di sini kita belajar. Buang perasaan dendam tu. Ya, lepas tu jangan ambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Contoh kan, ada orang buat salah pada kita. Masa dia buat salah pada kita tu dia senang. Tiba-tiba satu hari naik 5 tahun berikutnya jumpa balik orang buat salah pada kita tu, dia jatuh kesusahan. Jumpa kita balik nak minta tolong pada kita. Sedangkan dia ni lah yang dulu yang telah memfitnah kita. Dia ni dululah yang telah memfitnah kita, yang telah menjatuhkan air muka kita, terpaksa kita berhenti kerja, cari kerja yang lain. Oh, sekarang mau dah datang balik. Contoh kan. So ambil balik kisah Nabi Yusuf ni. Kan, dapat satu mesej kawan hantar. Assalamualaikum man. Aku ni sekian-sekian, kau ingat tak lagi aku? Aku minta maaf ya apa yang aku buat kat engkau dulu 5 tahun dulu sampai kau berhenti kerja. Aku mesej kau ni, aku ada masalah. Aku telah dibuang kerja sekian-sekian. Boleh tak kau tolong bantu aku? Kita ambil kisah Yusuf ni, kita amalkanlah. Amalkan. Jangan kita berdendam dan jangan kita ambil kesempatan atas kesalahan orang lain. Tuan nak tahu tak sebenarnya? Kalau kita belajar kisah Yusuf ni kan, sepatutnya kita berterima kasih kepada orang fitnah kita tu. Sebenarnya, bukanlah kita kata kita suka fitnah, tak. Sebenarnya, daripada orang tu fitnah kita lah, kita bertambah baik kehidupan kita. Betul tak? Macam kita Yusuf lah. Macam kisah Nabi Yusuf ni kan. Kalau bukan sebab dia dibuang dalam telaga, tentu dia tak boleh sampai ke Mesir. Jelas tak? Kalau bukan disebabkan dia masuk penjara, tentu dia tak akan dapat jumpa raja ni. Betul tak? Jelas tak? Nampak tak? Kalau bukan kerana dia ada jawatan Al-Aziz, tentu dia tak boleh kumpul ahli keluarga dia balik semula. Maksud dia, betul kita kena belajar, kita kena ambil pelajaran bahawa rupa-rupanya di sebalik musibah yang berlaku ni, sebenarnya pasti ada kebaikan Allah nak bagi pada kita. Betul. Kita kena belajar kisah Yusuf ni. Kalau tengok ya, sebab yang buat plot cerita tu adalah Allah semua sekali. Yang menyebabkan orang sakit hati pada kita ada juga atas izin Allah. Kan, kita dianiaya itu juga berlaku atas izin Allah. Tapi kita belajar daripada kisah ini, kita kena ingat segala yang Allah aturkan itu pasti ada kebaikan. Jadi kita jangan dendam, jangan pula kita ambil kesempatan pada dia. Janganlah kita ambil, dia susah. Masa tu dia jahat lah. Kan? Kita ambil tadi tu. Dalam kisah 5 tahun dulu Salim, aku tak nak ungkit lagi Salim. Okey, apa yang aku boleh bantu kau? Sepatutnya kita buat macam tu. Kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Okay, kemudian ayat nombor berikutnya, kita tengok faedah nombor 78. Tadi 7 apa? 78. Kita masuk 78. Menyandarkan sesuatu kejayaan dengan kurniaan dan rahmat Allah. Ini kita belajar tadi kan. Ingat tak Nabi Yusuf? Sebab tu dia kenalkan diri dia kan. Dia kata, abang-abang tengok saya jadi Al-Aziz ni sekarang. Dia kata, ingat tak? Dia sandarkan kepada siapa? Dia tak cakap pun. Tengoklah aku jadi apa sekarang. Hasil aku bekerja rajin tau. Siang, malam, pagi, petang tau. Tak, dia tak cakap macam tu pun. Dia cakap apa? Apa yang aku dapat, korang tengok aku hari ni jadi Al-Aziz ni. Semuanya adalah kurniaan nikmat dari Allah. Di situ kita kena pegang. Berjaya kita setahap macam mana sekalipun kita sukses, kita jangan tidak menyandarkan ia adalah daripada kurniaan dan rahmat Allah. Jayalah macam mana sekalipun, ia mesti di atas kurniaan dan rahmat dari Allah. Dan kita juga belajar pada faedah nombor 79, taqwa dan sabar dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Ingat, pegang tu sampai bila-bila. Pegang sampai bila-bila. Allah Ta'ala tidak pernah tidak memberi balasan kepada orang yang zalim. Orang yang dianiaya. Sabar je. Taqwa, sabar. Pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Macam Nabi Allah Yusuf cakap tadi itulah. Apa yang aku dapat ini adalah kerana orang yang bertakwa. Dia tak cakap diri dia bertakwa, tapi dia cakap sesiapa yang bertakwa. Kat situ pun dia berlapik juga. Dia kata sesiapa yang bertakwa, sesiapa yang sabar, Allah Ta'ala tidak lupa untuk memberikan ganjaran. Kita belajar dekat sini. 70 faedah nombor 79. Nombor 80. Menjaga perasaan orang lain, khususnya kaum kerabat, sangat dituntut.
Kita ni kadang-kadang, tuan-tuan dan puan ya, kita ni kadang-kadang dengan orang lain cakap baik je, manis je mulut. Lembut dia cakap. Tapi kalau dengan ahli keluarga, dengan adik-beradik, mana kita lebih baik? Kita lebih baik dengan adik-beradik ke kita lebih baik dengan orang lain? Ni kadang-kadang kita kena betulkan. Kita kena betulkan. Kadang orang lain mesra saja. Manis je muka dia. Baik je tutur bahasa dia. Kan belanja, makanlah, apalah. Tapi kalau dengan adik-beradik, kita jadi tegas, kita jadi garang, tak mesra alam kan. Jadi jangan macam tu. Belajar dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Walaupun dia tahu adik dalam kesusahan, mereka dalam, dia tak ambil kesempatan pun untuk tidak ada perkataan menyakiti pun tahu dekat adik dia tu. Sedangkan dia berhak pun untuk memberi abang-abang dia isaf. Kan? Mereka cakap, aku cakap macam ni sebab aku nak isahkan kau tau. Tapi tak ada pun Yusuf cakap macam tu. Dia cakap, dah lah cerita lama tu. Janganlah kita nak ungkit-ungkit lagi. Tengok, dia jaga perasaan adik-beradik dia. So kita kena belajar. Faedah nombor 80. Kemudian kita belajar yang berikutnya, kelebihan memaafkan orang lain di saat-saat kita ada peluang membalas. Faedah nombor 81. Ya Allah, kan kita belajar kisah Yusuf ni, betul lah kisah ni baik-baik kisah kan. Tuan-tuan bayangkan, kita memaafkan orang, kita tak boleh nak buat apa-apa balasan dengan kita maafkan orang di masa tu kita ada kuasa, kita ada wang ringgit. Beza tak? Beza kan? Memaafkan orang di saat kita ada kuasa, kan kita boleh balas dia. Tapi tak, ini dipanggil kelebihan. Memaafkan orang lain ketika mana kita ada ruang, kita ada peluang nak buat, nak berikan balasan. Besar ni kebaikan orang maafkan orang lain. Kemudian mendoakan orang yang melakukan kesalahan dengan keampunan Allah. Faedah nombor 82. Kita katalah, kejap tuan-puan ya, sekejap. Sekejap saya ni jap. Okey, kita sambung. Okey, kemudian yang faedah nombor 82 ni tuan-tuan dan puan ya, mendoakan orang melakukan kesalahan dan keampunan Allah. Maksudnya kalau ada orang buat kesalahan pada kita kan, kita kata saya maafkan awak, saya doakan semoga awak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar kisah faedah nombor 82. Kemudian kita pergi yang berikutnya 83, kita belajar tentang mukjizat para nabi alaihimus salat. Macam mana Nabi Allah Yusuf dia boleh suruh letakkan baju di muka ayahnya. Macam mana dia tahu? Sehingga baju tu nanti apa letak kat muka ayahnya akan sembuh matanya. Ni dia panggil mukjizat. Benda yang kita tak mampu nak fikir dalam keadaan yang biasa, itu dipanggil mukjizat yang ada pada Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita lanjutkan lagi dengan adegan yang keempat. InsyaAllah kita nak masuk pada penghujung dah. Masuk pada adegan keempat. Adegan keempat adalah adegan yang mereka bawa balik baju tadi tu. Maka mereka pun baliklah ke Mesir. Berita, kalau dulu ada WhatsApp, mungkin dah boleh WhatsApp dah jauh kan. Daripada Mesir boleh WhatsApp dah. Mungkin dah boleh buat video call ke kan. Macam mana situasi keadaan orang yang dapat berita gembira Yusuf ni. Kan, nak bagi tahu dekat bapak dia Yaqub ni. So Allah cerita pada kita, walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Semasa kafilah tadi, al-'ir tu kafilah. Kafilah tu maksudnya yang adik-beradik mereka nak balik bersama kafilah ni daripada nak keluar Mesir, maka Yaqub ni dia berkata, dia kata sesungguhnya aku tercium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menyangka aku sudah nyanyuk. Maksudnya ayat nombor 84 ni,
kita diberitahu oleh Allah bahawa baju tu tak sampai lagi dekat Palestin tu. Baju tu tak sampai lagi ke rumah Yakub. Yakub tak pegang lagi baju tu, tetapi Nabi Yakub dia sudah dapat mencium bau baju tu. Cuma Allah tak cerita pada kita berapa jarak dia boleh cium baju tu. Itu kita tak beritahu oleh Allah. Allah tak beritahu pada kita, maka kita tak payahlah bersusah payah nak mencari berapa jarak dia. Berapa jarak kilometer Nabi Allah Yakub boleh cium bau baju Yusuf tu. Allah tak cerita. Dia juga seorang rasul. Kita jangan lupa tu, status Yakub tu dia adalah seorang rasul. Allah boleh buat apa saja yang mustahil. Lepas tu dia kata, sekiranya kamu tidak menyangka aku sudah nyanyuk. Cuma ayat 94 ni dia cakap dekat siapa? Dia cakap kat siapa? Allah tidak cerita. Siapa sebenarnya yang dia bercakap ni? Kemungkinan besar kan yang pergi tu mungkin ada menantu dia, mungkin ada cucu-cucu dia, kita tak tahu. Allah tidak beritahu. Cuma Allah bagi tahu pada kita, dia bercakap, dia dapat mencium bau baju Yusuf itu, dan dia cakap, korang kalau kau percaya cakap kalau maksudnya dia nak cakap bahawa dia ni tak nyanyuk lah. Maksudnya dia kata itu pun kalau korang tak menyangka aku sudah nyanyuk. Maksudnya dia nak beritahu bahawa dia masih lagi waras. Dia bukan seorang yang nyanyuk. Dia boleh bau. Dia boleh terhidu baunya baju Yusuf itu walaupun belum sampai lagi di tempat itu. Ayat nombor 95. Lepas tu tengok. Ada orang bercakap kepada Yakub. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu ni masih lagi berada dalam kekeliruan yang nyata, dalam kesesatan yang nyata. Maksud dia apa? Maksud dia, mereka ni cakap dekat Yakub, okey, tak habis-habis lagi ingatkan pasal Yusuf tu. Sebab kan dia kata, aku terbaulah baunya baju Yusuf ni. Aku cakap ni, kalau kau tak cakap aku nyanyuk lah. Dia cakap macam tu. Dia cakap. Jadi mereka ni macam duk ungkit balik. Lah, masih lagi duk ingatkan pasal Yusuf tu ke? Dia cakap. Dia cakap apa? Dia kata, mereka bersumpah dengan nama Allah. Dia kata, weh, memang orang ni dah memang tak betul dah ni. Duk ingat pasal Yusuf. Soalan ayatnya macam tu lah. Kalau kita ambil dalam bahasa kita mudah. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya kamu ni Yakub lah. Mereka bercakap kepada Yakub. Lafi, benar-benar. Dolali tu dalam kesesatan al-qadim yang nyata. Yang dulu. Dia kata, ni memang dah. Ini dah memang kalau bahasa kita macam ini dah memang dah gila dah ni. Dah gila teringatkan Yusuf. Soalan ayatnya macam tu lah. Nak bagi tahu bahawa Yusuf ni, Nabi Yakub ni dia masih lagi duduk teringatkan Yusuf tu. Dan apa lagi berlaku? Ayat nombor 96. 96. Sampailah baju tu ke rumah Yakub. Falamma anja al-bashir alqahu ala wajhihi fatarda basira. Maka sebaik saja tiba pembawa khabar berita gembira itu, dia pun meletakkan bajunya, iaitu baju Yusuf, pada mukanya. Muka siapa? Muka Yakub. Okey. Lalu dia, iaitu Yakub, kembali dapat melihat sedia kala. Okey, tuan-tuan, saya nak ingatkan. Ayat 96 ni Allah tidak jelaskan siapa pembawa berita gembira itu. Spesifiknya siapa? Dalam banyak-banyak adik mereka tu, adik-beradik Nabi Allah Yusuf tu, siapa dia yang bawa berita tu? Kalau baca kitab tafsir memang ada dijelaskan abang sulung dia itulah yang bawa dia. Ada yang kata orang yang masukkan di dalam telaga itulah. Yang ini wallahu ta'ala a'lam. Ingat, belajar kisah-kisah dalam Quran, jangan sekali-kali membuang masa nak pergi cari maklumat yang spesifik,
yang Allah tidak ceritakan di dalam Quran dan hadis tidak ceritakan di dalam Quran. Kalau boleh jumpa nama dia sekalipun, apa faedah? Tak ada faedah apa pun. Yang paling penting watak tu penting. Ada watak orang yang menyampaikan berita gembira. Letaklah nama dia siapa. Tak jadi isu kat situ. Benda tu tak penting pun. Sebab benda tu tak penting sebab Allah tak cerita. Kalau benda tu penting, tentu Allah cerita. Macam Allah sebut tadi kan, abang sulung dia. Tentu ada sebab kenapa abang sulung. Kenapa bukan yang bonsu. Cuma Allah tidak cerita siapa nama dia. Maka jangan cari tentang siapa nama dia. Dan yang bawa berita gembira ni siapa pun jangan cari spesifiknya siapa. Tapi yang paling penting, dia bawa berita gembira. Bawa baju, letak kat muka Yaqub, Nabi Yaqub boleh melihat semula. Lepas tu Yaqub pun, dia pun cakap. Dia cakap apa? Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yaqub cakap, kan aku dah cakap dah sebelum ni, dia cakap. Sesungguhnya aku mengetahui sesuatu dari Allah akan apa yang kamu semua tidak mengetahui. Rupa-rupanya yang waktu dia jadi sedih, mata dia boleh buta tu, yang anak dia yang anak dia bagi kata-kata yang sentak tadi kan, ingat tak mula-mula tadi tu kan? Waktu mereka balik bawa berita Bunyamin kena tahan kan, Yakub kata, korang semua tak tahu apa yang aku tahu dari Allah. Insting Nabi Yakub ini rupa-rupanya benar. Kenapa? Sebab dia Nabi. Dia Rasul. Dia Rasul. Dia ada wahyu. Maka benda ni tentulah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang berikutnya, anak-anak dia buat apa? Anak-anak dia apa lagi? Mereka pun mengaku salah. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana. Mereka berkata, ayah, mintalah ampun untuk kami terhadap dosa-dosa kami, ayah. In kunna khotiin. Sesungguhnya kami ni adalah orang yang berdosa. Kamilah yang buat semua-semua cerita-cerita, yang buat semua konspirasi itu kamilah, ya Allah. Kamilah yang bersalah, ya Allah. Tolonglah minta kepada Allah supaya ampunkan kami dosa-dosa kami. Okey, ayat 97. Apa yang Nabi Allah Yaqub buat? Selepas dia tahu rupa-rupanya di sebalik yang berlaku dalam hidupnya adalah anak-anak dia rupa-rupanya. Anak-anak dia yang rupa-rupanya yang pergi pisahkan dia dengan Yusuf kan, dan sebagainya, menyebabkan dia jatuh sedih tadi. Apa yang Nabi Allah Yaqub buat? Dia minta anak-anak dia mengaku salah dan minta bapa dia berdoa kepada Allah supaya minta ampun bagi pihak mereka, minta keampunan. Allah cerita pada ayat nombor 98, Nabi Allah Yaqub dia tidak buat secara immediately. Kerana ada perkataan saufa dekat situ. Qala saufa. Dia kata apa dekat anak dia? Nabi Yaqub berkata, aku akan. Saufa ni aku akan. Astaghfiru lakum rabbi. Aku akan minta ampun bagi kamu terhadap dosa-dosa kamu. Lakum rabbi. Aku akan meminta ampun bagi kamu terhadap dosa-dosa kamu. Bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Maksudnya Nabi Allah Yaqub. Kita tengok terjemahan dia sekejap. Saya takut saya tersilap sebab terjemahan dia betul lah. Dia guna lakum tu memang merujuk kepada kami. Sebab kenapa dia kata kami? Kenapa tak guna kamu kan? Kerana kami ni sebab ialah ini bahasa orang berendah diri. Walaupun orang lain buat salah, tapi kita pun ada melakukan kesalahan juga. Jadi mengaku seperti kita pun buat salah. Tapi saya nak sebut dekat sini, tengok perkataan saufa. Bulatkan perkataan saufa, akan. Kenapa dia cakap aku akan minta ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami? Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa? Kenapa dia tidak buat immediately? Kenapa dia tak buat immediately? Okey. Ada banyak pentafsiran para ulama tafsir. Ini satu lagi isu, satu lagi perkara yang kita kena belajar. Quran tidak menyebutkan kenapa dia kata akan tu.
Kenapa dia tak cepat-cepat pergi minta ampun untuk anaknya? Maknanya kenapa ketika anak dia mengaku salah, kenapa tak cepat-cepat dia pergi, ya Allah ampunkanlah dosa anakku. Kenapa dia tak buat cepat-cepat? Tapi Nabi Yaqub kata dia akan minta ampun kepada Allah. Tapi dia tidak buat immediately. Wallahu ta'ala alam, Allah tidak menyebutkan kenapa. Walaupun banyak pentafsiran di kalangan para ulama, ini hanya pendapat para ulama. Mengatakan dia mencari waktu yang mustajab, nak minta ampun untuk anak dia. Wallahu ta'ala alam, kita tak boleh nak buat apa-apa komentar. Cuma dari sudut psikologi, kita boleh tengoklah kenapa dia kata akan. Bayangkan kalau tuan-tuan jadi tempat Nabi Yaqub, selama ini yang buat kerja ini, yang buat jahat ni adalah anak sendiri mengaku, apa perasaan tuan-tuan dan perempuan? Apa perasaan yang ada dalam hati kita? Tentulah rasa, ya Allah, ia ke tak sangka kan. Jadi kenapa dia kata akan? Maka kita boleh ambil makna dari sudut umum adalah untuk dia menenangkan diri dia terlebih dahulu. Yalah tuan-tuan, siapa tak rasa sakit hati, siapa tak rasa marah. Nabi Yaqub dia manusia, dia ada hati, dia ada perasaan, dia menangis. Jadi agak-agak hati dia walaupun dia nabi tapi dia tak boleh hilang daripada sifat kemanusiaan. So agak-agak perasaan dia macam mana? Tentulah perasaan dia sedih sangat. Anak sendiri buat, adik-beradik sendiri yang buat kan. Sebab tu dia katakan akan. Maknanya dia nak ambil masa untuk dia tenangkan diri dia. Ambil tenangkan diri. Dia akan maafkan tapi dia ambil masa take time sikit untuk dia tenangkan diri dia. Lepas tu dia kata pada anak dia akan minta ampun untuk anak-anak dia kerana dia tahu Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So kita ambil pengajaran dia apa. Okey, kita akan tutup dengan pengajaran dia. Kita ambil lebih sikit masa boleh ya. Kita ambil lebih sikit masa dia. Sikit je saya ambil waktu lebih dia. Okey, 94 hingga 98. Okey, kita dapat belajar dekat sini apa? Sesuatu yang maknawi dapat dirasakan oleh manusia. Ni faedah nombor 84. Maknawi ni maknanya yang kita tak dapat rasa dia. Kita tak dapat rasa, tak dapat pegang, dia panggil maknawi. Kita tak nampak dengan mata, kita tak boleh rasa. Itu benda yang maknawi. Tak boleh sentuh maknawi. Faedah nombor 84 ni, macam kisah Yaqub tadi. Kan baju tadi tak sampai lagi dekat dia. Tapi kenapa dia boleh bau bajunya Yusuf tu? Jadi inilah para ulama ulas. Benda yang maknawi, benda yang kita tak boleh rasa ni, kadang-kadang ada orang dia boleh rasa. Dia boleh rasa. Sebab apa? Sebab Yaqub tu sendiri adalah seorang Rasul. Sudah pastilah dia boleh mengalami benda-benda yang orang biasa tak boleh alami, seperti dia boleh menghidu dengan jarak yang jauh akan baunya bajunya Yusuf itu. Wallahu ta'ala a'lam tentang jarak dia berapa tadi kita telah jelaskan, tapi tak mustahil berlaku kepada seorang Rasul. Dia ada mukjizat. Okey. Kemudian, faedah nombor 85. Kita dianjurkan menyampaikan berita gembira kepada seseorang. Kalau boleh jangan tangguh-tangguh lah. Dapat berita gembira kan? Tolong sampaikan berita gembira ni kepada si fulan. Dapat tu kalau kita boleh cepat, kita cepat-cepat bagi tahu. Macam tadi kan, sampai je Al-Bashir berita gembira, cepat-cepat dia pergi ambil baju tu letak ke muka Yaqub tadi tu. Jadi kita pun belajar dekat sini, kalau dapat satu berita gembira, janganlah suspend, jangan. Perbuatan yang suka adalah suspense, surprise, itu sebenarnya itu pun sebenarnya kalau berita baik ni jangan tangguh-tangguh. Jadi dia jadi macam kalau boleh dibaiki. Prank-prank ni pun sebenarnya benda yang dilarang oleh agama. Jadi menakut-nakut prank-prank ni, itu pun kita kena belajar bab lain lah. Itu sebenarnya tidak digalak dalam agama. Nak buat terkejut ni pun bahaya juga sebenarnya. Dilarang dalam agama kalau boleh mendatangkan mudarat. Berita baik ni jangan tangguh-tangguh. Berita baik ni cepat-cepat kita sampaikan. Berita baik tadi. Okey, faedah nombor 85. Kemudian kita belajar faedah nombor 86, menebus kesalahan terhadap ayah dan ibu dengan mereka minta ampun kepada Allah. Dia lebih bagus. Contohnya macam ni.
anak Yusuf, anak Yakub tadi, dia buat salah kepada ayah mereka. Sepatutnya merekalah pergi berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami. Betul tak? Dia lebih baik juga kalau orang yang buat salah tu, kepada orang yang buat salah tu, orang yang dia buat salah tadi meminta ampun bagi pihak kita. Dia pun satu contoh yang sangat baik. Contohnya kalau kita buat salah pada mak kita kan, kita minta ampun pada Allah, ya Allah, aku telah menyakiti hati dan perasaan ibuku, ampunkanlah aku. Itu memang kita dituntut. Dan lebih baik lagi kita kata, mak tolong, mak maafkan saya ya, mak tolong doakan pada Allah, mak doakan. Itu lebih baik sebenarnya. Macam faedah nombor 86. 87, mengaku kesalahan adalah sifat yang terpuji. Ini dipanggil accountability. Mengaku salah. Macam mereka mengaku salah kepada ayah mereka, ayah, inna kunna, sesungguhnya kamilah sebenarnya yang melakukan kesalahan sebenarnya. Sifat yang terpuji. Faedah yang ke-88, mencari waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Faedah nombor 88 ini yang saya katakan tadi tu. Kenapa Nabi Yaqub dia sebut perkataan saufa? Kenapa dia kata nanti? Maksud dia kata akan aku minta ampun kepada Allah untuk kamu. Kenapa dia kata akan? No? Maka kata para ulama, mereka mencari dia punya hikmah dia. Kemungkinan Nabi Yusuf ni dia mencari waktu yang mustajab nak doa. Ada ulama tafsir kata dia nak doa waktu sahur. Sebab mereka datang waktu petang ke maghrib, malam kan. Jadi Nabi Yusuf kata nanti aku akan doa untuk kamu, minta ampun. Kenapa dia kata akan? Sebenarnya ada mengatakan dia mencari waktu mustajab dekat waktu sahur tu nanti dia akan doakan. Wallahu alam, Quran tidak menyebutkan secara jelas, cuma kebanyakan para ulama ada mengulas seperti itu. Dia mencari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah saja lebih mengetahui apakah di sebalik dia kata saufa tadi, yang akan tadi. Wallahu ta'ala alam. Habis faedah nombor 88. So, kita akan pergi kepada faedah yang berikutnya. Ini adalah babak. Ini sebenarnya adegan yang terakhir sekali. Ni dah masuk adegan terakhir dah. Adegan untuk yang terakhir pada babak yang kelima. Kan? Babak yang kelima. Ni babak yang kelima dah. Nak masuk kepada adegan yang terakhir sekali. Okey. Ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Kita akan habiskan insya-Allah minggu depan. Minggu depan kita habiskan adegan 5. Lepas tu kita buat kesimpulan dia. Dan lepas tu ada beberapa saranan yang saya nak usulkan pada tuan-tuan daripada pembelajaran 100 faedah kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Setakat ini dengan rahmat dari Allah, kita dah sampai faedah yang ke-88. Tinggal lagi 12 faedah sahaja, 12 teladan sahaja untuk kita mengkhatamkan buku 100 faedah, 100 teladan daripada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, kita masih lagi berada pada jadual yang kita rancang untuk tamatkan sebelum masuknya bulan Ramadan, minggu hadapan. Minggu depan, kelas kita yang terakhir. Lepas tu saya nak beri tuan-tuan beberapa saranan macam mana nak belajar kisah surah Yusuf ini untuk peringkat yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan nak tanya ke ataupun ada waktu lagi ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Pasal tadi Ustaz ada cakap mengadu hanya kepada Allah kesusahan dan duka cita kan. Lepas tu Ustaz ada cakap tak apa kalau kita nak ungkit dengan Allah tapi tu pasal benda-benda dengan manusia lah kan, bukan yang benda-benda yang Allah punya kan, ke macam mana? Okay. Macam dengan orang lain kita tak patut ungkit lah, sebab bila kita cerita-cerita dengan orang lain tak elok lah untuk ungkit apa semua. Tapi Ustaz cakap dengan Allah tak apa kalau kita nak ungkit. Tapi saya tak berapa jelas sangat part tu. Macam ungkit pasal benda-benda yang kita buat dengan manusia ataupun ungkit pasal
musibah yang Allah timpakan kat kita. Okey. Maksud dia pertama ialah pertama ya perkataan ungkit itu mungkin kita nampak dia agak dia agak dia agak tidak sesuai lah kan untuk kita ungkit tu. Maksudnya kita ungkit pada Allah tu maksudnya kita mengadu segala musibah yang berlaku terhadap kita kepada Allah. Contohnya ada orang fitnah kita contoh kan. Kita tak boleh nak buat apa-apa, nak tutup mulut orang tak boleh kan. Kita mengadu pada Allah tentang masalah tu, ya Allah. Engkau Maha mengetahui bahawa aku telah difitnah oleh sekian dan sekian, ya Allah. Kita cerita macam tu pada Allah. Bukan kita cerita tu untuk kita kata, ya Allah, kenapa engkau izinkan orang tu buat fitnah kepada aku, ya Allah. Bukan maksud macam tu. Tapi kita mengadu tentang masalah yang kita hadapi kan. Jatuh maruah kita, jatuh air muka kita kan, keburukan kita, kebaikan kita kan. Kita mengadu pada Allah sebab kita tak boleh, kita tak ada jalan nak buat apa-apa kan dengan manusia. Kita mengadu pada Allah. Kita mengadu itu untuk kita mengatakan kenapa kau izinkan macam itu berlaku. Bukan pada ayat itu. Tapi kita mengadu tentang masalah kita dari sudut habis maruah kita. Minta maaf sekejap. Saya suara tak buka Okey, saya dah buka. Minta maaf. Tadi sebab saya setting 2 jam. Jadi dia dah lebih macam nak dekat 2 jam, dia memang terkeluar, dia akan masuk semula. Yang itu maksudnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada soalan lain? Sama. Ada soalan lain? Okey. Kalau tidak ada apa-apa persoalan, tuan-tuan dan puan boleh baca untuk adigan yang terakhir tadi. Suara tak dengar? Suara saya dengar tak? Sekarang dengar, tadi tak. Okey, minggu depan kita akan sesi yang terakhir, resolusi adigan yang berikutnya. Jadi minggu depan tu kita nak mula lewat. Kita tak boleh mula 10.30, kita kena mula pukul 11 suku. Saya ada program dengan staf UIA Kuantan. Saya ada slot dengan UIA Kuantan pukul 9 sampai pukul 11 pagi. Jadi habis pukul 11, jadi saya break sekejap. Dalam 11 suku, insyaAllah kita akan mulakan tadabbur untuk suratul Faidah ni, insyaAllah. Jadi kita minggu depan mula pukul 11 suku. Dan kita cuba habis pukul 11 suku pada minggu hadapan. Mohon izin pada Tishina sebagai penganjur dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Jumpa minggu depan ya. Terima kasih banyak semua. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, malam ni ada Zoom kan? Ya. Malam ni ada kuliah nama-nama surah ya, 114 surah. Dijemput semua. Nanti saya buat bahan. Nota dia yang minggu lepas punya. Ya, pakai nota minggu lepas punya.
dan saya akan bagi nota tambahan untuk surah Al-Isra insya-Allah. Okay. Link dia tak ada lah Ustaz, dah cari. Saya akan masukkan dekat Zoom. Saya akan bagi dekat saya akan bagi dekat grup WhatsApp. Kalau tak ada dekat WhatsApp, kena rujuk dekat Telegram Okey. Terima kasih. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.